Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت حي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم رب الجبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'ah. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang memberikan kita kenikmatan, kesihatan, kekuatan sehingga kita dapat hadir dalam halaqah yang mulia ini, di malam yang mulia ini, salawat serta salam sentiasa dicurahkan ke atas Nabi Al-Jalil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan juga para ahli bait dan para sahabatnya dan mereka yang mengikuti mereka semasa dari semasa sehingga yaumul qiyamah. Adapun seterusnya, malam ini kita akan mulakan Darsul Aqidah, pelajaran yang pertama di dalam kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, yang telah hadir di hadapan kita sebuah kitab yang mana kita baru terima kitab ini, yaitu Syarh Sunnah, yang akan membicarakan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kita akan memahami manhaj yang lurus, kita akan memahami akidah yang lurus, kita akan menjadi seorang Muslim yang sejati di atas ajaran Nabi SAW, sebagaimana baginda SAW bersabda, fa'alaikum bil jama'ah, maka hendaklah kalian sentiasa bersama jamaah, yaitu ma ana alaihi yawm wa ashabi, siapa yang sentiasa berada pada diriku hari ini dan para sahabatku. Kitab ini akan membentangkan prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah. Barang siapa yang berpaling daripada ajaran Ahlus Sunnah, maka orang itu sungguh telah binasa daripada ajaran Islam. Sebagaimana berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala di dalam Tarikhul Baghdad, As-sunnatu safinatu Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak, wa fi riwayatin wa man takhallafa anha gharaq. Sunnah itu seperti bahtera Nuh, barang siapa yang menaikinya dia selamat, barang siapa yang enggan menaikinya maka dia binasa, ataupun dalam riwayat lain maka dia cilaka. Kita akan membincangkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebagaimana dituliskan dalam sebuah risalah yang dituliskan oleh Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dan kita akan dengarkan matan bacaan di muka surat 59
Jumpa muka surat 59 Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal Imam Abu Muhammadin Muhammad al-Hasan bin Ali bin Khalaf al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fil khairi ummati wa nas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda wa hifdha mimma yakrahu wa yaskhab. Naam. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah ta'ala Al-Baghdadi. Nama beliau adalah Al-Hasan bin Ali ibn Khalaf Al-Barbahari Al-Baghdadi, yang dilahirkan di Baghdad dan wafat di Baghdad. Dinisbahkan dan dikenali dengan nama Al-Barbahari daripada sebuah daerah kawasan yang dinamakan Al-Barbahar, sebuah tempat di mana datangnya banyak para perubatan yang datang daripada India, di benua India. Al-Imam Al-Barbahari ma'ruf dengan dikenali sebagai Al-Imam Al-Barbahari yang bermazhab daripada kalangan Hanabilah, daripada mazhab Imam Ahmad. Beliau termasuk kibarul ulama min Hanabilah, daripada mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, kerana beliau banyak berguru dengan murid-murid Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Dahulu kita telah mempelajari Syarahus Sunnah Al-Muzanni Asy-Syafi'i, iaitu akidah, prinsip anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kini kita di hadapan kita kitab Syarahus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari di kalangan mazhab Ahmad ibn Hanbal. Adapun dinamakan dengan nama Syarhus Sunnah, iaitu penjelasan kepada As-Sunnah. Para ulama Ahlu Sunnah dahulu pada awalnya menulis kitab-kitab akidah mereka dengan beberapa kitab yang lain, seperti Asy-Syari'ah li Ajuri, Al-Ibanah Ibnu Battah, Syarahus Sunnah Al-Muzanni, Usulus Sunnah Abu Bakar Al-Humaidi, Syekhul Imam Bukhari, Usulus Sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Semua ini dituliskan atas subjek perbahasan akidah. Para ulama dahulu mereka tidak ada perselisihan dalam masalah akidah. Mereka tidak ada perselisihan di dalam masalah prinsip-prinsip akidah di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mereka perselisihkan adalah di dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah fiqh ibadat. Adapun dalam masalah usul, iaitu prinsip akidah ini, maka ulama Ahlu Sunnah tidak sama sekali berselisih dalam hal tersebut. Maka kenapakah dinamakan dengan nama As-Sunnah? As-Sunnah pada asalnya adalah akidah, prinsip. Di sisi ulama salafus salih, As-Sunnah adalah akidah. Maka dinamakan penjelasan kepada prinsip akidah. Dahulu Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah ta'ala yang lalu menulis sebuah risalah Syarahus Sunnah Al-Muzanni, disebabkan beliau difitnah dengan berkata bahawa Al-Quran itu makhluk. Maka Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah ta'ala menulis sebuah risalah, iaitu Syarahus Sunnah Al-Muzanni. Adapun Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala
adalah seorang ulama dalam masalah akidah yang begitu tegar, membentras fahman-fahman Jahmiyah, Mu'tazilah, dan juga di kalangan Rafidhah, yaitu orang-orang Syiah. Di dalam Syarah Sunnah ini, Imam Mabahari memulakan risalah beliau dengan menulis Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hadana, petunjuk, lil Islam, untuk memahami agama Islam ini. Termasuk sunnah memulakan perbicaraan kita dengan menulis ataupun dengan berpidato. Perbicaraan kita dengan bermula istithna, iaitu ataupun kita memuji Allah Azza wa Jalla, yuthna alaih, iaitu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaan penulisan dan juga pembicaraan. Sebagaimana Allah Ta'ala mulakan kitabnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam beberapa surah Allah juga memulakan dengan pujian, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa arba'. Dan lain-lainnya Allah Ta'ala memujikan dirinya dengan kesucian dan kebesarannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi hadana lil Islam, yang telah memberikan kita petunjuk ke agama Islam ini, yaitu hidayah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hidayah itu mempunyai dua sifat. Hidayah yang pertama adalah hidayatul ilm. Hidayah seseorang itu ingin memperolehi ilmu. Yang kedua adalah hidayah litaufiq. Hidayatul ilm, hidayah yang mempunyai ilmu ini, kebiasaannya kita hadir dalam majlis ilmu, kita menuntut ilmu, talabul ilm, kita mencari ilmu. Yang kedua, setelah kita mendapati ilmu, setelah kita memperolehi ilmu, maka kita memohon Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya memberikan kita at-taufiq. Taufik ini, di mana dengan tanpanya ada taufik, maka kita tidak dapat mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiklah kita mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan juga, kenikmatan iman ini adalah suatu kenikmatan. Berkata Imam Mabahari, wa man alaina bihi wa manna, yakni an-ni'mah. Manna itu adalah nikmat, alaina bihi, yang telah dikurniakan kepada kita. Apakah nikmat yang Allah kurniakan kepada kita? Al-Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini telah ku sempurnakan agamamu dan telah aku sempurnakan juga ni'mah. Wa akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan Allah telah mensempurnakan bagi kita kenikmatan. An-ni'mah iaitu ad-din, agama Islam ini. Tanpa ada agama Islam, manusia sentiasa dalam keadaan zulumat, iaitu kegelapan. Dengan yang adanya nikmat Islam, maka manusia ini duduk di dalam keadaan an-nur. An-nur yakni al-ilm. Cahaya itu adalah ilmu, dan ilmu itu adalah Islam. Kerana dulu kala orang Arab duduk di Mekah itu dalam keadaan kejahilan, lagi kebodohan mereka itu disebabkan mereka tidak mempunyai ilmu. Setelah datangnya Nabi SAW memberikan kepada mereka bacaan wahyu kalam Allah Jalla wa Ala, maka manusia
pun memahami apa itu ad-din, agama yang mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Al-Bahari di dalam mukaddimahnya berkata, wa akhrajna fi khairi ummah, dan Allah mengeluarkan kita, wa akhrajna, dan Allah mengeluarkan fi khairi ummah, mengeluarkan kita di kalangan sebaik-baik umat, sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan Allah telah keluarkan umat ini daripada kalangan umat yang baik. Sebelum datang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israel adalah umat yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku kurniakan kepadamu, dan telah aku muliakan kalian ke atas umat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ayat ini menunjukkan kemuliaan Bani Israel pada zaman nabi-nabi di kalangan Banu Israel. Adapun setelah datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah lahirlah sebuah umat yang lebih baik daripada mereka, yaitu di kalangan para sahabat. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat yang paling baik dikeluarkan di muka bumi ini. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang mana mereka mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang paling baik. Yang pertama adalah di kalangan sahabat, kemudian para tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, sebaik-baik umat adalah umat yang hidup pada aku hari ini, yakni pada diri Nabi dan sahabat, dan selepas mereka, dan kurun selepasnya. Itulah umat yang paling baik yang Allah keluarkan di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang mengikuti mereka itu di kalangan sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka juga termasuk orang-orang yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang terdahulu, the first generation manusia Islam ini di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu bi ihsan, dengan cara yang baik, ya? Dan sesiapa yang mengikuti mereka itu adalah manusia khairu ummah, sebaik-baik umat yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, fanas'alu taufiqa lima yuhibbu wa yarda. Dan kita memohon di sini doa Imam Al-Barbahari berkata bahawa kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala sentiasa menetapkan at-taufiq, iaitu taufik Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala berfirman, wa ma taufiqi illa billah, tidak ada sesiapa yang boleh memberi at-taufiq kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu akan sunnah-sunnah perbuatan, tetapi kita barangkali leka ataupun cuai dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, disebabkan kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Imam Bahari, lima yuhibbu wa yarda, di mana yang mengajak kepada kecintaan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, di sini menunjukkan bahawa taufik itu kita sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita sentiasa dibawa di atas jalan yang mengajak kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita membuat satu perkara itu tidak mendatangkan kecintaan al-hub dan juga ar-ridha. Kita melakukan solat 5 waktu sehari semalam, kita tidak memohonkan at-taufiq, sehingga kita tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala.
Ada kala orang melakukan sebuah ibadah tidak mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia beramal, masalan dia mengerjakan haji ataupun umrah ataupun dia mengerjakan sedekah, ya, bukan kerana Allah Azza wa Jalla, melakukan ibadah tersebut untuk niat yang selain daripada Allah Azza wa Jalla. Juga termasuk orang yang mentalabul ilm, orang yang mempelajari ilmu agama dan juga mengajari ilmu agama, bukan termasuk dalam niat dia ada sifat-sifat al-ikhlas, maka dia tidak mendatangkan keredaan Allah Azza wa Jalla. Di sini menunjukkan perbuatan tersebut mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memohon at-taufiq, sebagaimana Allah Taala memberikan kita kecintaan dan juga keredaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian berkata al-Imam Bahari rahimahullah ta'ala, wal hifza lima yakrahu wa yaskhat, dan semoga Allah sentiasa memelihara kita daripada melakukan sesuatu yang Allah murka dan juga Allah benci. Jadi sentiasa memelihara diri ini daripada melakukan sesuatu yang mana Allah Ta'ala murka dan Allah membenci kita daripada melakukan perbuatan tersebut, termasuk a'mal wal aqwal wal i'tiqad, iaitu perbuatan, ucapan dan juga keyakinan. Perbuatan kita kadang-kala kita buat mendatangkan kebencian Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun ucapan-ucapan kita. Dan kita mafhum perbuatan-perbuatan ni semua orang tahu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang biasanya orang di kalangan masyarakat awam ni tergelincir dalam masalah al-aqwal, iaitu ucapan-ucapan yang mana Allah Ta'ala murkakan. Sebagaimana ucapan-ucapan mengucap selamat kepada orang-orang kafir, memberi salam kepada orang-orang kafir, memuji orang-orang kafir, maka ini termasuk keyakinan ataupun perbuatan ucapan yang mana Allah Ta'ala membencikan dan Allah murkakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Furqan, wala yashhaduna az-zur, dan janganlah kalian mempersaksikan az-zur. Dalam surah Az-Zumar disebutkan qaul az-zur, ucapan-ucapan az-zur, sebagaimana ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qaul az-zur itu adalah iyadul kuffar, perayaan-perayaan orang kafir, dan juga ibadat-ibadat orang kafir yang mana kita menyerupai ibadat-ibadat tersebut, dan itu mendatangkan kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiqadat, dan juga keyakinan-keyakinan, di mana kadang-kala kita berkeyakinan bahawa dengan berbuat sekian demi sekian maka ganjarannya sekian dan sekian. Itu juga termasuk keyakinan sesuatu yang di mana tidak ada perintah daripada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wal i'tiqad, dan keyakinan yang seterusnya adalah keyakinan dalam masalah akidah, yang mana dia akan merosakkan akidah seseorang. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Akidah dan tauhid dua perkara yang tidak sama. Di ramai talabul ilm celaru dengan istilah akidah dan juga tauhid. Kitab tauhid dan kitab akidah dua benda yang tidak sama. Adapun akidah, dia membincangkan masalah prinsip-prinsip keyakinan yang harus diyakini, sebagaimana kita akan pelajari daripada buku ini. Adapun kitab tauhid, tauhid ini membincangkan rububiyah Allah Azza wa Jalla, uluhiyah dan juga asma' dan sifatnya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk at-tauhid. Akidah, antara contoh yang kita ambil pendekatan adalah kita meyakini bahawa akan turunnya Al-Masih Ad-Dajjal, akan keluarnya Masih Ad-Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam,
yang akan membunuh Dajjal, di mana keyakinan kita kepada al-mizan, pertimbangan, adanya timbangan amal, wujudnya neraka dan syurga, jannah wan nar, itu semua adalah akidah. Maka apabila seseorang itu rosak akidahnya, batil akidahnya, maka dia dihumban ke dalam neraka jahannam, wala na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, satafraqu ummati ala 37 firqah kulluhum finnar. Umat ini dipecahkan kepada 73 golongan, kesemuanya ke neraka. Yang menyebutkan bahawa kelompok-kelompok yang ke neraka ini siapa? Nabi SAW. Bukan syekh kita, bukan imam kita, bukan ustaz kita, bukan siapa yang sebutkan. Nabi SAW sebutkan 73 golongan ini dihumban ke dalam neraka. Kulluhum finnar. Semuanya ke neraka. Illa al-jama'ah, kecuali disebutkan adalah al-jama'ah. Maka sahabat SAW ridwanallahi alaihim ajma'in mula merasa kaget, rasa cemas. Siapakah dia? Qila man al-jama'ah ya Rasulullah. Siapakah mereka itu al-jama'ah ya Rasulullah? Maka hari ini kita lihat, semua kaum muslimin akan mengaku dirinya al-jama'ah. Jamaah di kalangan ini, jamaah di kalangan ini. Mereka membuat jamaah-jamaah mereka sendiri. Dan siapakah yang dimasukkan oleh Nabi SAW itu sebagai al-jamaah? Jamaah itu, berkata ulama kita rahimahullah ta'ala, al-jamaah itu adalah as-sunnah. Apa dia? As-sunnah. Apabila disebutkan as-sunnah, as-sunnah itu apa? Akidah. Maka yang akidah yang benar itu al-jamaah. Itulah umat yang akan masuk ke dalam al-jannah, dimasukkan ke dalam syurga. Dan Nabi mengkhususkan siapakah yang sebenarnya mengikuti al-jamaah ini. Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Siapa yang mengikuti diriku hari ini dan para sahabat-sahabatku. Nabi menyebutkan siapa yang mengikuti dirinya, yaitu diri Nabi SAW dan juga para sahabat-sahabatnya. Mereka itu adalah orang yang benar. Jadi orang yang berpaling daripada akidah al-jamaah ini, akidah yang lurus, maka orang tersebut pasti batil. Batil, mana makna batil? Apa makna batil? Dallan, iaitu sesat. Batil maksudnya sesat. Batil lawan kepada al-haq. Al-haq huwa al-ilm. Kebenaran itu adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah huda, petunjuk. Batil itu adalah dal, kesesatan. Dan kesesatan itu adalah zulumat, kegelapan. Maka i'tiqad yang lurus, i'tiqad yang benar, keyakinan yang benar menyebabkan seseorang itu akan meraih jannah. Yang pertama, jangan disebabkan banyaknya amal seseorang itu sehingga dia gagal mempelajari ilmu akidah. Takut akan batalnya salat, batalnya haji dan puasa dan umrahnya, berlebih-lebihan dalam mempelajari ilmu ibadat, sehingga mereka gagal dalam masalah akidah. Kita lihat betapa ramai di kalangan teman-teman kita yang mempelajari ilmu hadis, sehingga mereka gugur dalam masalah, tergelincir dalam masalah akidah. Mereka mempelajari ilmu hadis, tetapi keyakinan mereka keyakinan golongan-golongan Jahmiyah. Mereka mempelajari hadis, tetapi mereka tergelincir dalam masalah akidah Mu'tazilah. Mereka mempelajari hadis, akan tetapi prinsip-prinsip mereka dalam terhadap pemimpin mereka mempunyai sifat-sifat
Khawarij. Yang menyifatkan mereka ini ke neraka adalah Nabi SAW. Bukannya kita, bukannya guru-guru kita, bukannya imam-imam kita. Yang mensifatkan golongan ini ke neraka adalah Nabi SAW. Naam. Maka kesimpulan di sini, sentiasalah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Dalam permukaan pembukaan kita dalam khutbah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Imam Barbahari memuji di dalam mukaddimahnya, sebagaimana Allah Taala berfirman juga, ketika manusia ini masuk ke dalam jannah, pertama kali mereka menyebutkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dalam surah Al-A'raf ayat 43. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu termasuk pujian dan doa orang-orang yang akan masuk ke dalam jannah. Nanti antum nak masuk jannah dah tahu apa nak baca? Pertama masuk jannah, apa yang kita akan baca dulu? Masuk dalam jannah ni, sifat dia pertama dia baca apa? Salam. Barakallahu fiik. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Ketika pintu-pintu jannah itu dibuka, mereka diberikan penghormatan dengan memberi salam. Assalamualaikum. Kemudian maka setelah malaikat memberi salam dan mereka menjawab salam, maka orang-orang ini akan membaca tahmid, pujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Naam, kita teruskan pada prinsip yang pertama, poin yang pertama dalam syarah sunnah Al-Imam Bahari rahimahullah. Ya'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Naam. I'lamu, beliau berkata, i'lamu, ketahuilah. I'lamu di sini menunjukkan makna iaitu pelajari. Ta'allam, pelajari. Mesti ada ilmu. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbih. Li dhanbik. Ketahuilah bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Bila Allah Ta'ala berfirman i'lamu, fa'lam, ketahui, maksudnya kita mesti ada ilmu sebelum kita mengerjakan sesuatu perbuatan. Sebelum seseorang itu menjadi seorang Muslim, hendaklah dia mempunyai ilmu. Betapa ramainya orang masuk Islam tanpa ilmu. Yang mana kita lihat yang dibawa oleh seorang tokoh, berbangganya dengan ramainya orang masuk Islam di kalangan dia. Siapa saja boleh masuk Islam, tapi Allah perintahkan seseorang itu nak masuk Islam, hendaklah dia apa? Fa'lam, ketahui, mempunyai ilmu. Kerana ilmu inilah yang memahamkan dia annahu la ilaha illallah, bahawa tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Itu ilmu tauhid. Seseorang memahami tauhid, dia akan masuk Islam. Orang yang tidak memahami tauhid, macam mana dia masuk Islam sedangkan dia tak kenal Rabbnya? Nah, itu termasuk di kalangan kita juga, umat Islam yang lahir sebagai seorang Muslim gagal mempelajari ilmu tauhid. Beliau berkata, i'lam, ketahuilah. Maksudnya kena berhati-hati dan mengetahui bahawa ilmu bersungguh-sungguh, bahawa annal Islam, bahawa Islam itu huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah. Islam itu adalah sunnah. Was sunnatu hiyal Islam.
dan sunnah itu adalah Islam. Naam. Al-Islamu huwa tariqah. Islam itu adalah satu tarikat. Apa tarikat? Jalan. Jadi dalam Islam ni tak perlu nak belajar tarikat ni, tarikat tu. Islam itu sudah tarikat. Satu tarikat. Tarikat dia adalah dengan cara memahami Islam itu dengan sunnah. Berkata Imam Bahari, annal islama huwa sunnah. Islam itu sunnah. Jadi Islam ini adalah satu tariqah, satu jalan yang memahami agama ini dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Was sunnatu hiya Islam. Was sunnata hiya Islam. Dan sunnah itu adalah Islam. Hari ini apabila orang mempelajari ilmu sunnah, seolah-olah orang itu terkeluar daripada Islam. Sedangkan sunnah itu adalah Islam, bukan sebahagian. Sunnah itu adalah Islam. Siapa yang tidak berpegang kepada sunnah itu, maka dia terkeluar daripada Islam. Nah, ada yang akan confuse di sini. Sunnah ni macam mana punya jenis sunnah ni? Apakah puasa Senin, puasa Khamis, pakai celak, lagi pakai apa? Pakai jubah, tidak musbil, itu saja sunnah? Tidak. Sunnah di sini kita sebut barangkali banyak kali kita akan sebut sunnah. Sunnah itu adalah akidah. Dahulu mereka tak sebut akidah, dia sebut sunnah. Yang kita rehat daripada buku ni, anda lihat ramai yang dah nampak rainbow, apa tu, pelangi. Okey, sunnah itu adalah akidah. Akidah ini di kalangan para ulama salafus salih rahimahullahu ta'ala, di kalangan umat-umat pada awal Islam, mereka tidak ada masalah dalam masalah isu-isu akidah di kalangan mereka ahlu sunnah ni. Tidak ada masalah. Di kalangan 4 imam mazhab, siapa dia? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan lain-lainnya yang lain lagi. Di kalangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, contoh masalan, tidak ada masalah akidah. Akidah hanya sama saja. Apa yang diyakini oleh Imam Ahmad, diyakini juga Imam Syafi'i. Apa yang diyakini oleh Imam Syafi'i, demikian diyakini oleh Imam Malik. Sama akidahnya. Yang membuat perbezaan antara mereka adalah masalah fiqhiyah, iaitu masalah fikih, bukan masalah akidah. Antara ulama-ulama yang hidup di zaman salaf ini, di kalangan ulama ahlu sunnah dan juga firqah-firqah dhalah yang sesat ini, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Syiah Rafidah dan lain-lainnya, pun ada 2 masalah yang mereka tidak pernah menyelisihinya. Di kalangan Syiah, di kalangan Rafidah, Syiah Rafidah, Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, di pada awal salaf ini, ada 2 poin yang ana selalu sebut, mereka tidak berselisih pada awalnya. Apa dia? Masalah musbil dan juga masalah lihya, janggut. Mereka tak ada berselisih dalam masalah tersebut. Jadi nak tahu yang mana Mu'tazilah, yang mana sunnah ni, dia tak kenal, kecuali mereka kantoi ke kantoi dengan akidah. Dengan akidah lah baru terkantol. Hari ni orang pakai jubah aja, antum rasa orang awam ni dia cop kat dahi antum siapa? Bukan. Ini mesti jemaah 40 hari ni. Kan? Jadi di zaman salafus salih, mereka tidak ada isu ni. Orang yang pakai jubah, orang yang ada jenggot ni semua, they have no issue dalam masalah nak melabel-label ni. Hanya ketahuan dalam masalah kebatilan akidah mereka apabila mereka menzahirkan keyakinan mereka. Hari ini
akidah di kalangan umat kita lenyap. Orang awam, orang yang tak belajar akidah, bila ditanyakan tentang dia masalah-masalah akidah, dia tak boleh jawab. Kerana dia tahu Islam itu adalah apa dia? Solat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Dah selesai. Apabila dia mati, dia tahu dia akan disoal dengan soalan kubur. Soalan kubur itu yang menjawabkan dia apa dia? Aqidah. Qaulun sabitun fil hayatid dunya. Apa yang dia meyakini ketika dia hidup di dunia, itu akidah. Man rabbuk, man nabiyyu, wa ma dinuk. Apa agamamu? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Sekarang antum boleh jawab lah. Tak belajar bahasa Arab pun boleh jawab, kan? Budak darjah 2 pun boleh jawab. Yang akan menjawabkan Allahu Rabbi bil ittiqad, dengan keyakinan dia bahawa Allah itu adalah benar-benar Rabbnya. Kalau hidup dia tidak pernah meredai Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb, macam mana dia nak menjawab Allahu Rabbi? Maka 3 kalimat yang Nabi mengajar kita untuk kita baca setiap pagi dan petang, apa dia? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula wa nabiyya. Telah ku redha Allah itu Rabbku, Islam itu agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul dan nabiku, sebagai seorang nabi dan rasul. Hari-hari kita mengulangi 2 kali setiap hari zikir. Kalau 5 kali dengar azan, 5 kali kita baca. Setelah azan membaca doa tersebut, wirid tersebut. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula, ataupun nabiyya. Hari-hari kita mengisbatkan, mengkuatkan keyakinan kita bahawa Allah tu Rabbku, Islam tu agamaku, Muhammad itu rasulku. Pertama kali masuk kubur, ustaz-ustaz ni semua disibukkan. Dia katanya yang pertama disoal kita adalah salat. Antum tahu salat ditanya kapan? Ditanya salat tu kapan ditanya salat? Salat ditanya selepas soal kubur selesai. Soalan ketiga ditanya nanti. Stage ni 3 soalan keyakinan. Ada 3. Pertama soalan kubur, kedua soalan di yaumul qiyamah, di alam barzakh, di akhirat nanti. Kemudian baru ditanya masalah solat. Maka tu orang Melayu ni dia ribut dengan masalah solat. Ada bulu kucing, batal tak batal ustaz? Langsung di WhatsApp, ustaz batal tak batal? Dia takut masalah ni lah. Pasal hari pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah solat. Memang betul hadis itu sahih. Akan tetapi kapankah ditanya solat ini? Kalau yang pertama punya soalan tak boleh jawab, solat tak ditanya lagi. Man rabbuk, man nabiyyuk, wa ma dinuk. Apa agama, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Usulus salasa, 3 prinsip pertama yang akan ditanyakan. Selepas ini ditanya, selamat, kan? Selamat, berjaya dia. Di yaumul qiyamah dia disoalkan dengan lagi 4 soalan, di mana tumitnya tidak akan beranjak dan bergerak ke depan maupun ke belakang, kiri maupun kanan. Di dalam Sunan Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, berkata Imam Tirmidzi dalam bab Kitabul Yaumul Qiyamah, la yazalu qudamaihi yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah. Tidak akan berganjak tumitnya pada hari kiamat sehingga disoalkan tentang umurnya, apa yang dihabiskan. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya apa yang dikerjakan. Wa an malihi min aina iktasaba wa anfaqah,
Daripada hartanya, manakah ilmu tu datang, harta itu datang, dan juga ke manakah harta tu pergi. Ada input dan outputnya. Wa an jismihi fi ma'ablah, dan jasad jisimnya, badan, anggota badannya, apa yang diperkerjakan daripada anggota badannya. 4 soalan ni beres. Soalan satu lagi akan ditanyakan dia, wa an salatih, dan dia akan ditanyakan solatnya. Yang pertama basic adalah akidah. Gagal akidah seseorang itu menyebabkan seseorang itu tidak akan berterus untuk ditanya soalan yang berikutnya. Maka tu Nabi SAW bersabda, umat ini akan dihumban ke dalam neraka Jahannam seluruhnya kecuali al-jamaah. Dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan, kullu ummati dakhalal nar, semua umat ini akan masuk ke dalam neraka. Oh, binasa macam gitu, tak mau ikut umat Muhammad, semuanya masuk neraka. Buat apa? Nabi sebutkan illa man ya'ba, kecuali orang yang enggan. Qila, sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, siapa yang mentaatiku, dia orang yang berjaya masuk dalam jannah, dan orang yang mendahakaiku, dia termasuk orang yang enggan dimasukkan dalam neraka, dalam jannah. Apakah yang dimasukkan man ata'ani, siapa yang mentaatiku? Taat Rasul adalah memahami, mengerjakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW min umuriddin, daripada urusan agama ini, daripada perbuatan, ucapan, dan juga keyakinan. Apa yang diyakini oleh Nabi SAW, kita yakini. Dalam tauhid, dalam masalah keyakinan, semua kita mengikuti Nabi SAW. Salat kita ikut Nabi, haji ikut Nabi, puasa ikut Nabi, zakat ikut Nabi, semua ikut cara apa yang Nabi ajar. Sampai seolah-olah apa yang ada pada diri kita hari ini, kita mengikuti semua perbuatan Nabi. Nabi mengajar kita dalam semua urusan dalam kehidupan kita. Daripada saat kita bangun daripada tidur, kita nak tidur semula. Daripada kita bangun, kita nak mandi, kita nak berak, semuanya diajar oleh Nabi SAW. Salat, puasa, haji, semua diajar. Bila ada wabak, baru tahu nak cuci tangan. Nabi sudah ajar setiap kali basuh tangan. Tak payah antum nak pergi KKM nak belajar ni semua. Belajar kitab Taharah dah ajar dah. Nabi SAW begitu genius mengajarnya. Dan masalah keyakinan ini, ramai kaum muslimin kita tergelincir untuk memahami akidah. Barakallahu fikum. Jadi di mana anda sebutkan para salafus salih rahimahullah ta'ala, dulu mereka tidak berselisih dalam masalah-masalah fiqhiyah, dalam masalah fiqh, sama ada nak kunut ke tak nak kunut subuh nanti, nak baca jahriyah ke nak baca siriyah, basmalah tu, bismillah. Mereka tak ada isu dalam masalah ni. Hari ini fitnah dia, masalah fiqh berbeza sahaja, divionis orang ini mubtadi, ini wahabi, lagi apa, ini kafir, ini sesat, solat tak sah dan sebagainya. Di kalangan ulama salaf rahimahullah ta'ala tidak mempersoalkan masalah fiqh ini. Antum lihat di kalangan kibarul ulama, para ulama-ulama kita, antum solat, anta baca kunut ke tak baca kunut ke, anta baca bismillah ke tak baca bismillah, dia tak pernah soalkan kita. Terkeluar ke orang yang buat ni daripada Islam? Dia tak terkeluar. Setelah kita ada ilmu bahawa mana yang sahih, mana yang benar, mana yang sahih, mana yang tak sahih, yang benar dan tak benar, kita dah tahu, kita amal.
Jangan kerana disebabkan seseorang itu baca Bismillahirrahmanirrahim dalam solatnya kuat, ini tak ikut sunnah ni. Yang sunnahnya mana? Tak baca kuat. Siapa ajar ente? Jadi masalah fiqh ini dipertikaikan sampailah hari kiamat di kalangan masyarakat kita. Bila ditanya tentang masalah akidah, apa itu keyakinan, mereka gagal. Akidah, dengan akidah mereka gagal, mereka akan buat benda-benda khurafat. Mereka akan buat benda apa? Tiarah. Tiarah ni apa? Apa tiarah? Sialan. Sialan. Apa ni? Sialan lah. Sue. Beranggap sesuatu yang mendatangkan kesialan, itu tiarah. Ini semua dalam masalah tauhid dan juga akidah. Gagal dalam mempelajari ini, maka orang itu sentiasa meyakini dengan keyakinan yang lain. Dengan terlihat, dengan adanya akidah. Akidah ni mendisiplinkan kita. Kematian tu benar tak? Penyakit itu ada tak? Ada lah. Yang menyembuhkan kita sakit siapa dia? Allah. Kita lihat antara kita dengan orang kafir, apabila Allah turunkan musibah, sikap kita tak sama dah. Setuju? Tak sama. Ketika pertama Allah turunkan bala di kalangan kita, kepada kita satu bala, apa yang kita sebut? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berdoa, Allah tolongkan bala, kita meminta perlindungan, kita minta kesihatan. Bukan takut. Memanglah takut tu, perasaan tu memang ada. Jangan jadi macam orang sufi. Kalau ente takut, sentiasa takut, ini tak takwa lagi, tak beriman. Hilang rasa takut, baru apanya? Takwa. Semalam mana dapat satu video, seorang hamba Allah ni, dia pergi ke moyang dia punya bilik bawah tanah. Dia buat apa? Suluk. Tahu suluk? Bilik dia duduk berzikir kat bawah tanah tau. Orang-orang tasawuf, orang Sufism ni. Dia duduk kat bawah itu seolah-olah dia berkhalwat, dia berzikir kat bawah, dia solat dan sebagainya lah. Cara dia zikir tak tahulah, diam ke berjoget kita tak tahu. Dia duduk kat bawah tu, dia zikir. Dia rasa kalau dalam gelap, kalau perasaan takut tu hilang, baru dia datanglah ketakwaan yang sebenar. Jadi orang-orang sufi ini, tasawuf ni, memang betul-betul gila. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang berkawan dengan orang-orang ini di pagi hari, belum sampai petang sudah jadi apa? Bodoh. Yang ada disebutkan gila, yang ada katanya bengong. Bagus bengong. Tahu bengong? Dia tak tahu apa dia jadi. Pagi kawan dengan orang ni, petang antum jadi bengong. Baik, pagi tadi cerdik, petang jadi bodoh. Ni orang-orang sufi ni. Takut tu perasaan fitrah manusia, semua ada rasa takut. Nanti kita bincang masalah takut. Ada 4 atau 5 kedudukan, martabat yang Syekhuna Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala sebutkan di dalam kitab beliau Husnul Ma'mul Syarah Usulus Salasah. Takut tu apa jenis takut yang sebenarnya kita harus takut? Fitrah lah manusia. Takkan cuba orang yang zikir ni antum letak singa dekat depan dia. Tak apa, ente letak anak tawakal aja. Letak. Itu bukan tawakal, itu hilang akal. Hati-hati dengan orang-orang ni. Maka tu je, pagi hari kawan, petang hari bisa jadi bodoh dengan orang sufi ni. Dia suka percaya benda-benda yang pelik. Nah, kemudian berkata Imam Bahari rahimahullah ta'ala, wa yakumu ahaduhuma illa bi khair, illa bil akhar, wa la yakumu ahaduhuma, dan tidak boleh satu di antaranya
difahami kecuali dengan ada yang lain, bil akhar, iaitu Islam dan sunnah. Islam ini tidak boleh difahami dengan adanya Nabi SAW, dan Nabi itu mengajar kepada Islam. Sebagaimana Al-Quran itu diwahyukan kepada baginda SAW, dan tidak boleh difahami Al-Quran itu kecuali dengan sunnah. Kita dah belajar dalam dars Manhajul Istidlal. Al-Quran tidak boleh difahami dengan adanya sunnah. Siapa yang boleh fahami Al-Quran tanpa sunnah, fahuwa batil, maka itu batil. Macam mana antum nak memahami solat tanpa ada sunnah? Macam mana kita nak memahami zakat, sedekah, as-saum, puasa dan sebagainya tanpa ada sunnah? Maka dia batil. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dengan sanad yang sahih, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu, telah aku diberikan sebuah kitab dan seumpama dengannya, iaitu sunnah. Maka berkata Imam Barbahari, tidak boleh kita memahami Islam itu tanpanya ada sunnah, dan sunnah difahami dengan Islam. Maka tidak akan terjadinya Islam kecualinya ada sunnah Nabi SAW, dan tidak akan terjadinya sunnah itu kecuali dengan adanya Islam. Maka sentiasalah kita memahami agama Islam ini dengan beramal dengan sunnah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka Islam itu adalah satu tarikat, satu jalan yang harus kita memahami. Kita menempuhi Islam itu dengan cara Nabi SAW. Maka kita puasa dengan cara Nabi, kita makan dengan cara Nabi, kita minum dengan cara Nabi, kita tidur dengan cara Nabi, kita beristinja dengan cara Nabi, semua dengan cara Nabi, tarikat Nabi SAW. Hatta kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tarikat Nabi SAW. Jangan gantung pandai-pandai buat satu tarikat baru, tarikat Harisiyah, tarikat baru. Zikir dia macam mana? Diam aja. Yang depa tu semua tak sunnah, dia orang goyang-goyang. Kita sunnah ni kita zikir diam aja pula. Dekat apa? Zikir kuat-kuat ni tak boleh. Ni masalah ni. Bila jika masalah fake ni, semua yang tidur boleh bangun. Zikir, zikir dalam masalah sunnah, masyarakat kita ni biasanya zikir dengan kuat. Jadi datanglah satu fahaman ni, dia kata zikir ni mesti dengan perlahan-perlahan. Jadi dia dah ada itu manhaj tau, zikir mesti perlahan-perlahan. Bila dia dengar je orang zikir kuat aja, ni semua tak faham sunnah, ni semua orang bodoh, jahil, tak tahu zikir. No, ada masyarakat kita gitu. Dia kata Allah Ta'ala berfirman, wala tajhar bisalatik, jangan kamu zikir kuat, menjaharkan. Itu dalil Quran tu. Tapi kerana kebodohan mereka memahami dalil Al-Quran tanpanya ada hadis, sunnah. Ada zikir yang boleh dikuatkan, ada zikir yang tidak boleh dikuatkan. Maka tu bila dia faham zikir tak boleh kuat, ana pernah jumpa orang-orang ni, bila dia pergi umrah, dia talbiyah macam gini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dia talbiyah macam gitu. Dia kata kalau baca kuat-kuat ni tak boleh, itu sudah bid'ah katanya. Maka zikir yang kuat ini berdasarkan dalil yang mana boleh kuat dikuatkan. Takbir raya tu zikir kuatlah, jangan pagi raya semua Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Zikir yang kuat boleh dikuatkan. Yang disyariatkan untuk kuat, yang tak kuat jangan kuat. Ni tak, dia duduk kat masjid, datang awal saf pertama, dia duduk, dia ambil tasbih, dia duduk, dia baca
subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang belakang solat pun dah tepat pun ikut subhanallah. Ini yang tak boleh. Jangan mengganggu orang solat. Ya? Jadi zikir yang sunnah dikuatkan. Yang tak dikuatkan jangan dikuatkan. Wallahu ta'ala alam. Itu menunjukkan sunnah memahami dalam Islam. Islam itu harus memahami dengan sunnah. Nah, poin yang kedua yang terakhir sekali. Min as-sunnah lazumul jama'ah. Faman raghiba 'anil jama'ati wa farraqaha. Nah, wa qala al-muallif rahimahullah faminas sunnah luzumul jamaah. Dan sebahagian daripada sunnah, dan termasuk sunnah itu adalah luzumul jamaah, sentiasa melazimi dengan al-jamaah. Apa lazimi? Ada orang ni, dia mengaku dia ahli sunnah, tapi dia tidak bersama ahli sunnah. Dia bersendiri-sendiri. Maka prinsip manhaj ahli sunnah itu adalah luzumul jamaah, sentiasa bersama jamaah. Ni ada yang ada dalam benak antum ni yang fikirkan jemaah ni lagu macam mana lagi? Apakah solat jemaah? Tidak, jangan samakan dengan segi bahasa yang digunakan dalam masalah fiqh jemaah dalam solat. Jemaah dalam solat, zikir berjemaah, puasa berjemaah, semua tidak. Yang dimasukkan jemaah di sini adalah sentiasa bersama orang yang ada kumpulannya, itu namanya sunnah. Sentiasa bersama mereka. Jangan keluar daripada jamaah itu. Jangan keluar daripada kelompok sunnah. Jangan keluar daripada kelompok sunnah ini. Kerana termasuk sunnah sentiasa berjamaah dengan sunnah ini. Faman raghiba, barang siapa yang berpaling, raghiba, yang berpaling ghair jamaah, berpaling daripada jamaah, wa faraqaha, maka dia terpisah. Disebutkan orang yang keluar daripada jamaah ini, maka dia telah keluar daripada Islam. Kerana jamaah itu adalah ikatan, jamaatul muslimin, ikatan kaum muslimin. Kerana kaum muslimin alal haq, kaum muslimin sentiasa atas kebenaran. Maka kita tidak boleh mengatakan orang yang selain daripada ahlu sunnah ataupun bukan Islam itu juga benar. Kerana al-jamaah itu satu saja yang benar di kalangan umat-umat Islam. Faham? Islam ini ada 73, satu tu sahaja namanya jamaah. Itu datangnya namanya jamaah. Jamaah Tabligh pun mengaku jamaah, jamaah Islamiyah pun mengaku jamaah, jamaah Taliban pun mengaku jamaah, Ikhwan Muslimin menyebutkan dia jamaah. Semua mengaku jamaah. Dan kita lihat siapakah orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada awal sampai akhir, prinsip-prinsipnya. Siapa dia? Itu al-jamaah ahlus sunnah. Barang siapa yang berpaling daripada jamaah ini, wa faraqaha, maka dia terpisahlah daripada jamaah tersebut. Naam. قال رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مدين. Berkata Imam Bahari, faqad khala'a riqbatal Islam min unuqih, maka orang ini dia akan khala'a, menanggar, tertanggalnya Islam itu daripada ikatan kaum muslimin, min unuqih, daripada lehernya. Maksudnya dia terlepas daripada Islam. Bermaksud siapa yang tidak bersama jamaah ini, dia adalah kafir. As-soal, ada yang bertanya, apakah orang yang tidak bersama jamaah ini, mereka ini kafir sebagaimana kafir-kafir kaum musyrikin?
Naam, berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, orang yang tidak mengikuti ahlu sunnah, mereka terkeluar daripada Islam. Sebagaimana hadis-hadis yang tentang hal tersebut jelas. Yang pertama Nabi sebut semuanya ke neraka. Dan bagaimanakah kita mengatakan mereka terkeluar daripada Islam? Kerana mereka terkeluar disebabkan keyakinan, bukan kerana ibadat. Kerana keyakinan. Seseorang itu disebabkan keyakinan dia bahawa Al-Quran itu makhluk, ahlu sunnah sepakat bahawa orang itu kafir. Kerana itu saja, bahaya. Barang siapa yang mengatakan Allah itu berjisim, mentashbihkan Allah dengan berjisim manusia, maka orang itu kafir. Barang siapa yang mengatakan bahawa Allah itu mempunyai anak, dia kafir. Akan ada orang akan bertanya, takkan kerana kata Al-Quran itu makhluk dia dikafir? Kafirlah. Prinsip dia, kerana Al-Quran itu kalam Allah. Kalau kata makhluk, maksudnya Al-Quran itu been created, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Al-Quran itu adalah kalam. Dan kalam ini maksudnya Allah berbicara, Allah bercakap. Kalau kita menafikan Allah bercakap, maksudnya Allah tidak boleh bercakap. Sedangkan Allah mengisbatkan dirinya itu wakallam, iaitu Allah bersifat berbicara. Jadi apabila orang meyakini bahawa Al-Quran itu bukan kalam Allah, maka dia telah menafikan bahawa Allah itu tidak boleh berbicara. Maka dia kata itu makhluk. Kemudian apabila mereka ditanya tentang masalah di mana tadi? Sebelum Al-Quran itu makhluk, apa dia? Yallah, apa dia? Apa dia? Mereka kafir atau tidak, ya? Kerana prinsip-prinsip ini. Orang Nasara, cerita tadi, orang yang berkeyakinan bahawa Allah mempunyai anak, dia kafir tak? Waqalatil Nasara Al-Masih ibnullah. Orang Nasrani kata Allah mempunyai anak. Walu'inu bima qalu, dan dilaknat mereka disebabkan ucapan mereka itu. Ana nak tanya, orang Nasrani beriman tak kepada Allah? Dia beriman kepada Allah. Bila ditanya kepada dia, siapakah yang turun rezeki, siapa yang turunkan hujan, dia kata Allah. Tapi kerana keyakinan dia kata Allah itu mempunyai anak, dia kafir tak? Kafir. Faham tak prinsip tu? Jadi kalau orang tu pakai ketayap sekalipun, dia kata keyakinan dia kata orang-orang Nasara itu tidak kafir, Yahudi tidak kafir, kerana dia masih beriman kepada Allah. Antum rasa dia kafir ke tidak? Kafirlah. Itulah masalah kena belajar akidah. Kalau tak belajar akidah, dia kata yang akan menghukumi kita itu Allah, bukan ente. Allah itu adalah hakim. Mati ente. Memang sifat Allah itu hakim. Allah yang menghukum, Allah lebih bijaksana dalam menghukumi. Orang-orang kafir ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang Nasara kafir disebabkan akidah. Yahudi kafir disebabkan dia berkata waqalatil yahud Uzairun ibnullah, Uzair anak Allah. Nasrani kata Isa anak Allah. Lalu datang dia mudah berkata bahawa Nasara dengan Yahudi ini pun ahli kitab, dia sama di kalangan kita, Jahannam. Maka itulah akidah menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada ribbatal Islam, terkeluar daripada Islam, min unuqih, daripada ikatan tersebut. Begitu saja dia keluar. Ingat, Zulkhuwaisirah,
peristiwa Zulkhuwaisirah. Siapa dia Zulkhuwaisirah? Khawarij yang pertama aziz wujud di zaman Nabi SAW. Zulkhuwaisirah. Zulkhuwaisirah ni jumpa Nabi SAW. So dia ni kalangan sahabat ke bukan? Ni soalan teka-teki ni. Zulkhuwaisirah dia sahabat ke bukan? Tidak. Nanti dia kena faham, siapa jumpa Nabi dia sahabat. Habis. Abu Jahal pun sahabat kan. Zulkhuwaisirah pada asalnya itu sahabat Nabi. Kemudian dia mengingkari Nabi SAW. Zulkhuwaisirah, dia berkata kepada Muhammad SAW, Nabi kita setelah pulang daripada perang, "I'dil ya Muhammad," berlaku adillah wahai Muhammad. Ketika Nabi nak mengagih-agihkan harta rampasan perang, berlaku adillah wahai Muhammad. Anda nak tanya, Zulkhuwaisirah ini kita dah tahu dia Khawarij kan? Dia menentang Nabi dengan pedang ke tidak? Tidak. Dia menentang Nabi dengan apa? Kata-kata dia sahaja. Kata-kata sahaja dia berkata. Terkeluar tak daripada Islam? Nabi kata dia akan terkeluar daripada millah, daripada Islam ini sepertinya busur anak panah yang keluar. Laju tak? Tanpa disedari, keluar daripada Islam. Maka tu Zulkhuwaisirah kita tak klaim dia sebagai seorang sahabat. Mudah aja, dengan ucapan saya dia terkeluar daripada Islam. Ingat ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya Allah, yang tidur sila bangun. Islam ini, seseorang itu menjadi seorang muslim dan mukmin disebabkan qaul, ucapan dia. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ni akidah. Akidah tu adalah iman dengan ucapan dia. Dia menjadi muslim dengan ucapan. Apabila orang nak masuk Islam, apa dia? Syahadatain, 2 syahadah. Thaniyah, yang kedua adalah dengan keyakinan. Dia meyakini isbat bahawa apa? La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Keyakinan bahawa Allah itu adalah satu Tuhan yang Rabb yang Esa, tidak ada Rabb yang lain, tiada ilah yang lain. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasul. Menetapkan bahawa Muhammad itu adalah Rasul, tidak ada wahyu selain daripada Muhammad. Tidak ada. Isbat. Keyakinan. Kemudian wal amalu bil jawarih, dan melaksanakan perintah syariat itu dengan anggota badan. Itu keyakinan ahlu sunnah. Tanpa belajar akidah, orang kata tak apalah, kita Islam aja, Islam semua boleh masuk syurga, tak payah solat, tak payah apa, kita boleh masuk syurga. Yang penting kita beriman. Kategori siapakah orang ni? Kategori siapakah orang yang kata janji kita beriman sudah, yang penting iman? Orang Murji'ah, iman cukup dengan iman, tak perlu amal, tak perlu apa. Murji'ah sudah boleh. Solat pun belum tentu masuk syurga, kata dia. Ini kalangan akidah Murji'ah. Macam mana Murji'ahnya pemahaman terhadap Islam dalam masalah iman? Iman satu, dah jelas. Murji'ah. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah tu apa dia? Mesti keyakinan itu ada ucapan dan juga perbuatan. Barakallahu fiikum. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bahari, wa kana dhallan mudilla, maka mereka ini jelas sesat lagi menyesatkan. Kelompok ini sesat lagi menyesatkan. Hati-hati, kerana dia terkeluar daripada Islam tanpa disedari, kerana dia tak melazimi perjamaah ahlu sunnah wal jamaah itu, maka dia telah keluar daripada Islam. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahawa Nabi SAW bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ala jamaah
hendaklah kalian bersama jamaah sunnah itu, kerana tangan Allah Subhanahu wa taala bersama al-jamaah. Jadi Allah yang membimbing orang al-jamaah ini. Ketika Nabi SAW disebut dalam sebuah hadis yang sahih, khattan mustaqiman, Nabi pernah buat satu garisan yang lurus. Dalam riwayat yang lain, salabina Nabi SAW zatal yawm, satu hari kami selepas selesai salat bersama Nabi, Nabi buat satu garisan yang panjang, straight line. Thumma tala qawla ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalan Allah yang lurus, ikutilah dia. Wala tattabi'us subula tafarraqa an sabilih, jangan ikutlah jalan-jalan yang menyimpang-nyimpang ini. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dan itu wasiat Allah agar kalian bertakwa. Sahabat tak faham, Nabi buat satu garisan yang lurus. Thumma wa khattan khututan kathiran an yaminih, dia buat garisan yang banyak di kiri dan kanannya. Kemudian Nabi bersabda, hadza sabilullah, ini jalan Allah, lurus, mustaqiman, lurus, ini jalan Allah, ikuti. Kita berada di jalan yang lurus. Kemudian wa khattan khututan kathiran an yaminihi wa shimalih, kemudian dibuat garisan yang banyak di kiri dan kanannya. Kemudian Nabi bersabda, hadhihi subulun mutafarriqatun illa syaitan yad'ulah, inilah jalan-jalan yang menyimpang kecuali syaitan yang membimbing dia. Jadi jalan yang lurus ini siapa yang bimbing? Allah. Maka tu setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala berulang kali. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, subuh 2 kali. Apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Lalu datang penanya, hari-hari saya baca ihdinas siratal mustaqim, tapi tak jumpa jalannya lagi, Ustaz. Apa jalan itu? Yaitu luzumul jamaah, sentiasa bersama jamaah ahlus sunnah. Itu jalan yang lurus. Jalan yang menyimpang, ghairi maghdubi alaihim waladdallin, bukan di kiri dan kanan. Kita lihat orang-orang teroris Khawarij ini, dia beriman tak kepada Allah? Dia beriman kepada Allah. Dia berperang, katanya berperang kerana Allah. Dia membaca Quran kerana Allah. Ya, malah dia membaca lebih baik daripada antum. Solat malam ni dia lebih baik daripada kita. Disebutkan oleh Nabi SAW, solatnya lebih baik, puasanya lebih baik daripada kita. Dia malah meremehkan ibadah kita lagi. Tetapi mereka terkeluar daripada Islam kerana mereka tidak memahami apa itu hakikat Islam mau. Dia membunuh kaum muslimin. Akidah mereka akidah Khawarij, terkeluar daripada Islam. Jadi bila orang tanya kepada antum, apakah IS, Taliban, Jamaah Islamiyah yang boleh mengebomkan diri berani mati ni semua, apakah mereka itu kaum muslimin? Jawapannya apa? La, wallahi mereka itu bukan muslim. Dia bukan seorang muslim. Kerana Islam tidak membunuh. Ahlus sunnah tidak membunuh manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq, jangan kamu membunuh jiwa tanpa kebenaran Allah, kecuali dengan cara yang benar. Itu ahlus sunnah, jalannya lurus dan jelas. Jangan menyimpang daripada ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Baik, barakallahu fikum. Kita akan sambung poin yang seterusnya pada hari-hari yang akan datang. Akhir sekali, orang yang menyimpang ini, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nisa, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin walihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa ayat 115, barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya wahyu Al-Quran Al-Huda,
Kemudian wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan-jalan bukan orang-orang mukmin, iaitu jalan-jalan ahli sunnah ini, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, maka dia dihumban ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan itulah tempat yang seburuk-buruk tempat untuk mereka kembali. Maka berkata Syekh Saleh Al-Fauzan, fal wajibu 'alal muslim an yattabi'a sabilal mu'minin, maka wajib setiap kaum muslimin mengikuti jalan orang-orang mukmin, wala yukhalifuhum wala yashudha anhum, dan jangan kalian menyelisihi dan jangan kalian meragui mereka, kerana mereka adalah orang-orang yang benar. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Fi soal. Mulakin minggu depan. Hari ini kerana seronok sangat semua. Ibnu Mulakin minggu depan. Ada Semarang soalan dan cadangan. Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Salam telah. Tanya masalah zakat. Kita ada nak zakat emas. Harga emas kan kalau jual, harga jual ke harga beli? Nah, itu saja. Nah, zakat mengikuti harga, zakat emas mengikuti harga semasa emas itu dijual daripada kedai. Bukan harga kita menjual balik, itu harga trade-in. Harga emas kita boleh memperoleh itu harga semasa dia. Itu harga yang kita akad menggunakan nilai tersebut. Nilai beli. Nah, yang kedai jual tu. Bukan kedai harga yang kita jual kepada dia, tidak. Dan kadar untuk kita zakat emas ini, sama ada kita memakai ataupun tidak, wajib untuk kita zakat. Thanian, zakat emas kita mempunyai 3 prinsip. Yang pertama, haul, cukup setahun daripada kita memiliki emas tersebut, dan seterusnya mencukupi 85 gram emas tersebut baru kena zakat. Kalau 50 tak dizakat. 85 gram baru kena zakat daripada emas tersebut. Dan terakhir sekali, emas itu mesti kena tamul milk, kesempurnaan milik. Emas itu tidak boleh berada di dalam pajakan. Emas itu tidak boleh berada di luar kuasaan kita. Emas itu mesti ada dalam keadaan yang sempurna di hadapan bersama kita. Kita yang menguasai emas tersebut. Adapun emas itu dipinjam atau dipakai oleh orang lain, maka tidak termasuk tamul milk, kesempurnaan milik. Wallahu a'lam. Walaupun cuma dipinjam saja. Walaupun cuma dipinjam saja. Nah, bukan kesempurnaan kita, dah dipinjam, kurang harta tersebut. Mesti kesempurnaan fizikal emas tu berada di kekuasaan kita. Maka tu tak boleh dipajakkan. Kalau dipajak, emas tersebut tidak dizakat. Okey? Terima kasih Ustaz. Ya. Okey. Jika tak ada, kita teruskan dengan
program seterusnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.